Okay, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Salam cikgu. Assalamualaikum. Ni siapa ni Kak Akil Khalis. Dia dah cakap dalam chat dah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Okay cikgu. Harap kamu semua sihat. Okay. Sekarang ni cuaca banyak. Ada yang sekejap hujan, sekejap panas. Betul tak? Hari ni hujan. Jadi cuaca pun lembap, sejuk sikit. Taklah panas bahang tu tak macam sebelum ni. Okay. Jadi cikgu harap kamu semua dah makan masa sebelum kita belajar sejarah ni. Kamu semua dah makan belum? Sebagai kita buat latihan. Okay. Okay, minggu lepas kita belajar apa? Mengenai bab 4.2, betul tak? Kita belajar mengenai bab 4.2 iaitu kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Betul tak semua? Betul. Okay. Cikgu tengok dalam grup WhatsApp masih ada ramai lagi yang belum masuk lagi ni. Baru ada 22 orang. Cikgu tengok dalam data ada 50 orang pelajar yang sepatutnya masuk dalam kelas sejarah. Cukup lagi. Cikgu tak tahu macam mana orang boleh ni. Ada yang dah cuba masuk awal-awal tadi tak? Dalam pukul 7.30 ke? Mana tahu dia bersemangat. Nurin masuk awal ke Nurin? Akil Khalis, Hanani, ada Cikgu saya baru masuk. Oh, baru masuk. Saya pun lambat 2 minit cikgu. Apa Nurin? Cikgu tu Hanani bukan saya. Oh, Hanani Oh, minta maaf. Cikgu tak nampak. Apa Hanani? Suara saya lembut macam Nurin ke cikgu? Macam lebih kurang sama. Hanani dia kuat suara dia macam dia brutal sikit. Tapi kadang-kadang kalau lembut tu macam Nurin sikit. Tadi lembut. Tadi lembut tu yang macam cikgu ingatkan macam suara Nurin. Alamak, Hanani macam dah marah jiwa. Mana ada? Okay. Sekejap kita tengok yang lain ada dah masuk semua. Okay, minggu lepas kita belajar mengenai bab 4.2, subtopik bab 4 iaitu sistem persekutuan, di mana minggu lepas kita belajar 4.2 kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, di mana bawah subtopik ni terdapat 3 pembahagian pembahagian kepada 3 peringkat iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Di mana bab 4.2 ni menceritakan mengenai pembahagian kuasa. Macam mana pembahagian kuasa, bidang apa yang perlu kerajaan persekutuan pegang, apa yang kerajaan negeri berkuasa dalam bidang apa kan. Dalam kerajaan tempatan pula macam mana. Itu namanya pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dalam kalau kita tengok kerajaan tempatan ada juga, tapi tak banyak diperkatakan tentang kerajaan tempatan. Sebab apa? Sebab apa yang kerajaan tempatan lakukan semuanya tertakluk di bawah kerajaan negeri. Kerajaan tempatan nak buat apa? Contohnya kalau rakyat nak cadangkan apa-apa ke, kerajaan tempatan memang apa-apa akan merujuk kepada kerajaan negeri dahulu. Tak boleh buat keputusan sesuka hati. Contohnya kalau Majlis Perbandaran Hulu Langat, Majlis Perbandaran Hulu Langat. Kalau ditanya, kalau contohnya ada rakyat kat sini tak puas hati mengenai sesuatu, kerajaan tempatan bahagian Hulu Langat ni dia tak boleh nak buat sesuka hatilah. Apa yang mereka nak lakukan tak boleh ikut dulu, kena rujuk dulu kerajaan Selangor, kerajaan negeri Selangor, barulah mereka boleh buat keputusan macam mana. Okey, sebab itulah tak banyak sangat kita dapat diperkatakan, kecuali contohnya kawasan Hulu Langat ni, kalau contohnya kalau kita tengok muka surat 71 ada fungsi-fungsi kerajaan tempatan, tu peranan-peranan bawah Majlis Perbandaran Hulu Langat, itu sahaja hadnya. Kalau lebih daripada tu, kerajaan tempatan kena rujuk kepada kerajaan negeri. Okay.
Jadi kita dapat katakan 4.2 ni mengenai pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Okey. Sebelum kita mulakan latihan dalam modul yang kita akan buat. Ada siapa mahu tanya? Ada siapa yang tak jelas lagi mengenai 4.2 kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Cikgu tengok kamera. Oh, maaf ya. Cikgu rasa cikgu dah buka dah tadi. Cikgu tak tengok. Okay. Terima kasih Liana sebab cikgu tak perasan pula cikgu tutup kamera. Rasa cikgu dah buka tadi. Okay, semua faham tak mengenai 4.2 yang kita belajar pada minggu lepas? Nani kata faham. Okay, Diana Batisha faham. Okay, yang lain? Akmal, Iman Zikri. Okay, Sabrina faham. Okay, lagi siapa lagi ni? Daniel, Afrina Diana, Azme, Lukman, Amma, Raja Syahmi, Aiman Zafran, Sufi Kamila. Okay, faham ya? Okay. Okay, jadi cikgu harap kamu semua dah print modul. Walaupun cikgu dah cakap pada minggu lepas, cikgu nak ingatkan sekali lagi. Cikgu harap kamu semua dah print modul untuk minggu 1 dan minggu 2. Oh, Amar tak datang. Oh, Amar kenapa tak datang Amar? Kelas ke? Ada kelas ni PDPR sekolah Amar? Sebab? Apa sebabnya Amar? Dia cakap satu-satu. Okay. Jadi cikgu harap modul kamu semua dah print. Okay, kalau yang tak print boleh beritahu cikgu. Cikgu akan share link modul untuk kamu dalam komen. Sebab kejap lagi kamu semua mesti buat latihan dalam modul ni. Okay, sebab cikgu akan ambil markah. Ya betul. Modul minggu lepas, Fana Balkis. Minggu lepas minggu 1 sebab cikgu nak kamu sambung buat latihan. Kalau minggu lepas kita buat sampai soalan struktur dan soalan kehebat mengenai bab 4.1, betul tak? 4.2 kita belum sentuh lagi. Betul tak semua? Mana ni? Okey, boleh tolong share link. Saya baru masuk minggu ni. Okey, boleh kejap ya. Share link. Alhamdulillah. Siapa bersin tu? Musim-musim ni pun cikgu pun ada tak sihat juga. Hari tu cikgu semua tak berhenti. Cikgu cuba elakkan makan ubat tapi kena gantung juga makan ubat. Ya. Okay, ini link. Ini link untuk modul minggu lepas, minggu 1. Okay. Jadi kamu semua buka muka surat 3. Okay, cikgu nak kamu semua jawab soalan 1 dan 2, bab 4.2, kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okay. Sebelum tu, cikgu nak terangkan awal-awal. Kamu semua diwajibkan untuk menjawab soalan ni sebab markah ni akan dikira sebagai markah kuis setiap minggu. Yang soalan latihan dalam modul. Okay. Minggu lepas kamu dah untuk Zoom meeting ke? Sekejap. Sini cikgu dah bagi. Okay. Cikgu rasa cikgu dah copy link tadi. Oh lain. Okay, cikgu minta maaf. Okay, tu cikgu dah bagi dah link file. Okay. Jadi selepas kamu buat latihan ni, cikgu akan ambil markah. Tapi macam mana? Okay. Kamu semua
kena hantar soalan ni, jawapan kamu kepada WhatsApp cikgu. Boleh? Kamu ataupun kalau kamu senang, screenshot jawapan kamu. Screenshot jawapan yang kamu dah buat nanti, lepas tu WhatsApp pada cikgu. Sebab cikgu akan rekodkan markah kamu untuk setiap minggu. Okay, jadi tu nanti lepas habis kelas, cikgu nak kamu semua screenshot jawapan kamu untuk jawapan yang minggu 1, 4.1 dan untuk minggu ni juga 4.2. Okay, jadi cikgu akan letak markah kuis kamu untuk minggu lepas dan minggu ni. Dan markah kamu ni cikgu akan post dalam grup nanti. Okay, boleh tak semua? Akhir kali cakap boleh. Okey, yang lain boleh tak? Adik boleh. Yang lain? InsyaAllah. Okay. Boleh. Okey. Sorry cikgu, baru masuk. Apa tadi? Oh, Amir Iskandar baru masuk. Okey, sekejap ya. Okey. Amir Iskandar, okey. Okey, macam cikgu cakap tadi, pada minggu ni untuk malam ni kita akan mula buat latihan untuk bab 4.2 yang baru kita belajar pada minggu lepas. Okey, latihan tu ada dalam modul minggu 1 yang minggu lepas punya muka surat 3. Okey, jadi kamu semua kena buat latihan dalam modul muka surat 3. Okey, untuk yang minggu 1. Bab 4.2 kerajaan persekutuan, kuasa kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey. Jadi selepas kamu buat latihan tu, cikgu nak kamu screenshot jawapan pada minggu lepas dan juga pada minggu ni. Okey, lepas tu hantar kepada WhatsApp cikgu. Okey, semua jelas tak arahan cikgu? Ada siapa yang belum faham lagi arahan cikgu? Kejap lagi cikgu bagi nombor. Sebelum tu ada siapa tak faham lagi arahan cikgu? Okay, cikgu harap kamu semua beri kerjasama sebab markah kamu ni cikgu akan rekodkan. Okay, dan cikgu akan post ke dalam grup. Cikgu selain tu cikgu nak tengok sejauh mana kefahaman kamu dalam memahami bab 4.1 dan 4.2. Okay. Okay, ini link modul. Cikgu dah hantar tadi kat dalam ruangan chat tapi cikgu share sekali lagi. Okay, Nabil Qawim send link modul ya. Ni link modul untuk minggu 1. Cikgu dah share dekat ruangan komen. Send link dekat grup. Sekejap ya, cikgu share dekat grup WhatsApp. Okay, sama-sama. Okay. Jadi sesiapa yang masih belum print lagi tak apa. Kamu buka link dulu. Buka link dan salin jawapan dalam kertas kosong. Okay. Yang penting jawapan kamu tu. Cikgu nak tengok macam mana. Okay, kamu semua boleh buat tak? Okay, jadi cikgu nak mulakan sekarang. Cikgu bagi masa dalam 15 minit. Okay, bagi 15 minit untuk kamu semua menjawab latihan ni. Okay, ya, buat sekarang. Kebat drill tak payah lagi. Kebat drill tu nanti kita akan buat hari Ahad. Okay, kamu buka muka surat 3, jawab soalan struktur, soalan 1 dan 2 sahaja. Soalan yang seterusnya, soalan struktur kebat drill tu tak perlu. Okay, jadi cikgu bagi masa dalam 15 minit. Okay, kita tak akan bincang. Kamu semua terus hantar je. Nanti cikgu tengok jawapan kamu macam mana.
Jawapan semua untuk soalan 1 dan 2 semua dalam buku teks. Hakim, sorry cikgu, internet saya problem. Okey, internet kamu problem. Jadi Hakim tak boleh buka modul ke macam mana Hakim? Ke tadi Hakim tak dengar? Line tak okey tadi? Okay, buat soalan 1 dan 2. Ya betul Mira. Okey, buat soalan 1 dan 2 sahaja. Okey, soalan 3 dan 4 yang kebat drill tu tak perlu. Kita akan buat kebat drill tu semasa hari Ahad nanti. Line pun tak elok. Yang lain semua okey tak? Cikgu cakap sekarang, skrin okey tak sekarang? Go. Okey, nanti jangan lupa bagi sesiapa nanti dah WhatsApp cikgu, sertakan nama kamu sekali, okey? Cikgu. Oh, cikgu. Cikgu. Selamat Sabarlah Faris. Okey. Cikgu 4.2 tu kena juga ke cikgu? Ya, Nabil? Yang 4.2. Ya, 4.2. Kena buat lah. 4.2 tu soalan 1 dan 2 tu buat. Oh, maksudnya buat semua lah ni. Hebat je dah tak payah. Yang soalan kebat je tu tak payah lagi. Soalan 3 dan 4. Oh, okey. Okey, Hakim line tak elok. Tapi Hakim dengar tak arahan cikgu tadi Hakim? Cikgu, Ya. minggu lepas kan saya tak masuk, saya tak dapat link. Link modul ke link video? Link video dengan modul lah. Dah bagi dekat chat dah Faris. Tak, yang minggu lepas lah nak bagi tahu kenapa tak masuk. Oh. Okey, kejap. Nanti kamu, ada sesiapa lagi yang belum dapat lagi apa tu? Link modul dan link video tak minggu lepas? Bagi siapa yang belum masuk lagi? Tapi tak apa cikgu, yang saya baru dah masuk cakap maksudnya. dekat admin. Tak apa, kejap ya nanti. Sekejap lagi nanti cikgu akan beritahu kepada admin. Sekejap ya. Okay, mana Hakim tadi? Hakim cakap dia tak jelas. Okey. Hakim dengar tak suara cikgu sekarang Hakim? Okey Hakim. Okey, jadi sekarang cikgu nak kamu semua buat latihan muka surat 3 dalam modul minggu lepas. Bab 4.2, bawah kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Bab 4.2 ni kita dah belajar pada minggu lepas, betul tak Hakim? Okey, jadi sekarang ni cikgu minta kamu buat latihan soalan struktur, soalan 1 dan 2 sahaja. Okey, soalan 3 dan 4 yang kebat drill tu tak payah lagi. Kebat drill tu kita akan jawab hari Ahad nanti. Okey Hakim? Okey, jadi selepas kamu siapkan soalan 1 dan 2, cikgu nak jawapan kamu tu kamu screenshot dan kemudiannya hantar kepada cikgu. Pada WhatsApp, hantar ke WhatsApp.
Okay, sebab cikgu nak catatkan markah kamu semua. Okay. Okay, cikgu harapkan kerjasama daripada kamu semua sebab kalau kamu tak ada markah, nanti cikgu akan ditanya. Okay. Takut nanti cikgu dah sertakan markah kamu semua, takut ada yang tertinggal. Okay, cikgu tak nak macam tu. Jadi cikgu nak kamu semua tolong bagi kerjasama, hantar jawapan pada cikgu. Okay, sekejap ya, ni nombor cikgu. Ya, Farhana Balkis, kenapa? Okay, semua jelas tak dekat papan putih? Nombor cikgu. Maksud dia tu kan yang dalam buku teks tulis tujuan tu ke? Sekejap ya, tak dapat link bahan. Okay. Okay, ni cikgu share link bahan. Okay, semua ada nampak tak link yang cikgu baru hantar ni? Yang dekat Nampak. drive Google. Okay. Farhana, ada perasan tak? Cikgu takut tak sampai dekat ruang komen kamu. Maksud dia tu kan yang dalam buku teks tulis tujuan. Okay, kalau masuk pembahagian kuasa ni, kamu boleh tulis tujuannya, okay? Dalam bawah pembahagian kuasa tu, kamu boleh cakap peruntukan pembahagian kuasa tu apa yang Perlembagaan Persekutuan dah buat. Kamu boleh cakap Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa yang khusus antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Itu antaranya maksud pembahagian kuasa. Cikgu, hantar sebelum pukul berapa? Apa je Nabil? Hantar sebelum pukul berapa? Cikgu tak dengar suara. Hantar ni hari ni juga ke? Hantar hari ni juga. Oh, sebelum pukul 10 nanti ya? Tapi kalau boleh secepat yang mungkin lah. Oh, okey okey. Sebab cikgu kalau boleh nak kumpul markah dengan cepat. Kalau kamu siap cepat, cikgu dapat siapkan markah kamu dengan cepat lah. Itu antaranya tujuannya. Cikgu buat yang mana Muhammad? Okey. Dekat dalam link modul tu, kamu buka muka surat 3. Okey, kamu buka muka surat 3, kamu jawab 4.2. Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Okey, kamu buat soalan 1 dan 2 sahaja. 1 dan 2 sahaja, tak perlu yang kebat dia tu tak perlu. Soalan 3 dan 4. Okey. Dan soalan 1 dan 2 tu jawapannya di dalam buku teks. Sasha salah orang pula. Apa yang Sasha salah orang? Cikgu kena tengok satu ni. Okay, siapa yang tak faham ke mengenai soalan ni nak macam mana boleh tanya sekarang, okay? Boleh tanya pada masa tengah menjawab soalan ni. Okay, kalau contohnya pembahagian maksudnya, okay, kalau kamu tengok dalam buku teks, maksud pembahagian kuasa tu dia tak terangkan secara terperinci. Maksudnya tujuannya pun boleh jadi tujuannya pun boleh jadi maksud, tujuan pembahagian kuasa, apa yang Perlembagaan Persekutuan dah buat tu, peruntukan tu, itu pun boleh jadi apa itu pembahagian kuasa. Pembahagian kuasa tu pun boleh juga merujuk kepada peruntukan yang telah diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan antara kuasa Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri.
Tu pun kamu boleh jadikan sebagai jawapan. Tujuannya pun kamu boleh masukkan untuk jawapan maksud pembahagian kuasa. Okey. Okey, kalau tujuan tu dia sama macam peranan juga. Okey. Sudah dekat situ soalannya 3 markah. Pembahagian kuasa tu 1 markah sahaja. Peranannya 2 markah. Cikgu, kerajaan negeri tu kena cakap tentang senarai bersama juga ke? Ya, betul. Kerajaan negeri tu pun kamu boleh terangkan juga mengenai senarai bersama. Sebab senarai bersama ni antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey, minggu lepas cikgu ada bagi nota tambahan untuk peranan peranan pembahagian kuasa. Cikgu untuk nombor 2 kena kasih senarai kuasa dia ke? Untuk nombor 2. Pun boleh nak bagi senarai kuasa dia apa dia, contohnya satu lagi kalau kerajaan persekutuan, kerajaan negeri ada apa sebagai institusi yang paling tinggi dalam menentukan undang-undang, dalam mengubah undang-undang. Kalau peringkat persekutuan apa dia? Institusi apa? Kalau peringkat negeri institusi apa? Kamu boleh terangkan juga mengenai itu. Contohnya kalau kerajaan persekutuan mempunyai parlimen. Cikgu nanti Cikgu Dafri, cikgu bagi saya modul bab 2 dan 3 tau. Okey, modul bab 2 dan bab 3. Okey Fahana, nanti cikgu akan bagi. Fahana yang WhatsApp cikgu hari tu yang minta modul bab 2 dan 3. Cikgu lupa. Cikgu minta maaf, nanti cikgu bagi. Okey, nanti cikgu bagi. Okey, kalau contohnya diminta jelaskan kan mengenai ketiga-tiga peringkat tu kan, persekutuan, negeri dan tempatan, kamu boleh tulis juga senarai kuasa yang dia ada, senarai bidang kuasa. Tu pun kamu boleh tulis jawapan di bawah penjelasan ketiga-tiga peringkat untuk soalan nombor 2. Kalau bawah kerajaan persekutuan, apa dia bidang kuasa dia, kerajaan negeri apa bidang kuasanya, kerajaan tempatan apa peranannya. Kalau contohnya kerajaan persekutuan ni mempunyai apa, parlimen contohnya. Parlimen tu berperanan sebagai apa. Kalau kerajaan negeri mempunyai apa, DUN. DUN tu berperanan mengubah undang-undang peringkat apa. Kalau kerajaan tempatan, kamu boleh tulis merupakan kerajaan apa. Dia dah tulis awal peringkat ketiga yang diberi kuasa apa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk 2 markah, 2 poin. Yang lain kamu boleh tulis peranan ni. Okey. Untuk soalan 1 tu pembahagian kuasa 1 markah, peranan 2 markah. Okey, jadi pembahagian kuasa tu kamu tulis 1 poin pun dah cukup. Peranan ni kamu tulis 2. Sebab peranan tu sama dengan tujuan saja. Okey, bagi sesiapa yang baru dapat modul, yang baru masuk untuk minggu ni, okey. Untuk soalan yang minggu pertama, bab 4.1 muka surat 1. Untuk soalan 1 dan 2, soalan struktur kamu boleh siapkan nanti dan kamu boleh WhatsApp pada cikgu nanti. Okey. Yang penting sekarang 4.2 kamu siapkan dulu sekarang.
Ya. Ya Nabil. Amel, soalan 1 dan 2. Betul Amel, soalan 1 dan 2 untuk 4.2 sahaja. Okey, soalan K Badri tak perlu lagi. Okey. K Badri tu kita buat hari Ahad nanti. Sebab hari Ahad tu memang kita soalan hari khas untuk K Badri. Okey. Untuk soalan yang biasa cikgu bagi untuk soalan hari Rabu dan Khamis, semua berdasarkan buku teks jawapannya. Cuma hari Ahad je kebat drill. Soalan kebat. Ya Nabil, Nurin nak tanya. Nurin nak tanya apa Nurin? Dah mulalah sesi musik-musik ni. Siapa ni namanya? Nabil musik Nurin ni. Cikgu. Kenapa Nurin? Tak, saya nak tanya soalan syutu tu nak jawab dalam point ke nak jawab ayat terus? Okey, sebab jelaskan cikgu lagi suka pilih untuk soalan struktur jawab dalam bentuk point saja. Fahana Balkis, cikgu saya nak bagi tandas. Okey, boleh. Sebab apa cikgu minta jawab soalan dalam bentuk point? Sebab 3 markah, maksud dia 1 markah sahaja. Maksudnya 1 jawapan sahaja. Okey. Kalau dan juga peranan dia, peranan tu sama dengan tujuan. 2 markah. Jadi maksudnya ada 2 point. Okey. Jadi 3 markah tu, 1 markah pembahagian kuasa, 2 markah untuk peranan atau tujuan. Okay, jadi tulis dalam bentuk point sahaja. Soalan nombor 2 pun sama. Okey, untuk jelaskan ketiga-tiga peringkat berkenaan di bawah, 2 markah, 2 markah, 2 markah, maksudnya 2 point. Okey. Cari apa sahaja yang berkaitan dengan kuasa kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan. Okey, semua dah ada buku teks. Okey, siapa yang dah terbuat ayat tak apa pun boleh. Dah terbuat ayat pun boleh. Nanti cikgu akan cari point dalam ayat. Okey, sebab tujuan cikgu minta bentuk point sebab nak memudahkan kamu semua. Okey, sebab markah pun sikit. Tapi nak buat dalam ayat pun lagi bagus. Cikgu risau complicated je untuk kamu. Okey, semua jelas tak nombor dekat depan cikgu? Nombor cikgu ni dekat papan putih? Okey, jelas. Sekarang tengah azan. Okey, siapa yang dah terbuat ayat tu, okey tak perlu buat sekali lagi, tak apa, hantar je. Nanti cikgu akan cari point dalam jawapan kamu.
Cikgu kalau nombor 2 tu kasih kuasa dia je boleh. Okey. Kasih kuasa boleh. Tapi kuasa tu kira satu markah je lah. Sebab tu satu markah tu untuk bidang kuasa. Okey, satu markah lagi cuba kamu cari puan lain. Contohnya kalau kuasa kerajaan persekutuan tu mempunyai apa? Institusi yang paling tinggi dalam mengubah undang-undang. Kamu boleh tulis jawapan kat situ. Contohnya kerajaan persekutuan mempunyai parlimen yang berkuasa menggubal undang-undang. Okay, itu poin yang pertama. Okay, poin yang kedua, kamu boleh tulis bidang kuasa kerajaan persekutuan. Apa dia bidang kuasa? Contohnya hal ehwal luar negeri, pertahanan, kewarganegaraan, kewangan. Dah cukup 2 markah. Okay.
Cikgu soalan. Cikgu soalan 2 tu kena senaraikan ke kuasa dia. Amir, soalan tu senaraikan kuasa boleh buat penyenaraian kuasa, bidang kuasa, tapi kamu tak perlu senaraikan semualah. Cuma beri contoh 2-3 contoh pun dah cukup. Itu dah merangkumi satu markah. Okay, kalau markah satu lagi kamu boleh cari mana-mana poin. Contohnya institusi apa yang paling tinggi dalam kuasa kerajaan persekutuan dalam menggubal undang-undang. Itu poin yang itu untuk markah yang satu lagi. Okay, Hamid Iskandar boleh? Okay. Cikgu kalau tak buat dalam bentuk poin salah ke? Oh tak salah Faris. Tak salah. Boleh je nak buat dalam bentuk ayat. Cuma cikgu ingatkan nak mudahkan kamu lagi. Kalau sesiapa yang dah terbuat ayat tak apa. Kalau nak bentuk dalam bentuk poin pun boleh. Okay, sebab markahnya sikit-sikit je. Farhana, ikut soalan. Kalau dia kata jelaskan, kena panjang sikit. Tapi dia taklah macam esei Farhana. Biasanya struktur dia tak macam esei. Kalau esei je kamu kena buat panjang. Kamu macam karangan BM lah. Mungkin ada pendahuluan, macam apa itu contohnya sistem persekutuan kamu kena tulis maksud dia. Lepas tu kamu kena terangkan tujuannya atau peranannya, apa kesannya, tu contoh soalan esei. Tapi kalau soalan struktur ni, dia berdasarkan kepada soalan dan markah. Soalan dan markah. Kalau cuma terangkan maksud dan cuma 3 markah sahaja, cikgu sebenarnya sebab pilih untuk dalam bentuk poin sebab cikgu nak senangkan untuk kamu menjawab semasa latihan. Okey, tapi kalau kamu nak buat ayat, tak nak bentuk poin pun boleh, sambungkan saja. Tapi tak perlu panjang macam esei. Kamu perlu fokuskan kepada jawapan kamu saja. Jawapan tu sajalah. Contohnya masuk pembahagian kuasa, maksud dia apa? Seterusnya kamu terus sambungkan kepada peranan. Jadi kamu tak perlu tambah-tambah ayat yang lain. Macam contohnya pada pendapat saya ke ataupun kamu nak tulis yang lain macam kesannya ke apa ke, tak perlu. Ikut markah dan juga soalan. Fana okey tak Fana? Okey.
Cikgu kebat kena ke? Dian tak perlu. Kebat drill, okay, cikgu cakap sekali lagi. Soalan kebat drill, soalan 3 dan 4 tak perlu buat lagi. Kita akan buat hari Ahad nanti. Hari Ahad tu memang khas untuk soalan kebat drill. Sebab kebat drill ni perlukan masa yang panjang untuk kamu jawab. Okay. Jadi soalan latihan soalan sekutu ni soalan pendek je. Okay, jadi cikgu minta kamu jawab soalan 1 dan 2 sahaja. Okay. Soalan kebat tak perlu lagi. Okay, bagi sesiapa yang WhatsApp cikgu, okay, hantar je, nanti cikgu tengok. Sekejap ya, cikgu nak tengok bacaan. Okay, ada siapa yang masih belum siap lagi? Cikgu nak sendkan cikgu soalan 4.1 juga ke? Ya betul. Soalan 4.1, soalan 1 dan 2 yang kamu dah buat pada minggu lepas, cikgu ada minta kamu buat pada minggu lepas, betul tak? Betul tak semua? Cikgu ada minta buat soalan 4.1 bagi sesiapa yang hadir pada minggu lepas. Okey. Kalau sesiapa yang dah siap 4.1 soalan 1 dan 2 boleh bagi juga pada cikgu hari ni. Kalau yang belum siap tak apa. Siapkan dulu soalan 4.1, soalan 1 dan 2 tu. Nanti boleh bagi pada cikgu. Tapi dalam minggu ni lah. Okey. Okay, bagi siapa yang belum, macam Hakim cakap belum, okay tak apa. Tapi nanti kamu siapkan.
semua dah siap ke? Untuk soalan 4.2. Ada yang masih belum hantar pada cikgu? Okey. Untuk soalan 4.2 ni, nak hantar sekarang boleh, nak hantar nanti pun boleh. Tapi cikgu bagi masa sebelum pukul 12.30 malam ni lah. Okey? Oh, nak hantar sekarang ke habis kelas? Yakin. Sebab cikgu buat soalan 1 dan 2 kan. Cikgu ingat macam kamu boleh siapkan dalam masa yang pendek. Hari ni buat 4.2 saja. Tapi kejap lagi kita nak sambung kepada bab 4.3. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. 4.2 saja. Sebab kejap lagi kita nak sambung bab 4.3. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Okay, jadi kita mulakan bab 4.3. Okay, bagi siapa yang masih belum siap ataupun masih belum hantar, cikgu bagi masa sampai sebelum pukul 12.30 malam ni untuk hantar pada cikgu. Okay, jadi sekarang ni kita sambung pada bab subtopik 4.3, Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, muka surat 72 dalam buku teks. Okay, sebelum cikgu mulakan pembelajaran 4.3 ni, cikgu minta kamu semua jangan left sampai habis kelas sebab dalam 15 minit terakhir cikgu akan ambil kehadiran. Okay. Dan kehadiran ni cikgu akan kira sekali dengan markah.
Okay, boleh semua? Okey, jadi kita teruskan. Okay, tak apa Nurin. Okey, kita pergi ke bab 4.3, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. Kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri penting untuk memastikan segala usaha pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat di seluruh negara. Kerjasama ini antaranya meliputi aspek pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Okey, kita tengok kerjasama pembangunan sosioekonomi. Okey, apa maksud sosioekonomi? Sosioekonomi ni dia macam kalau kamu pernah dengar sebelum ni perkataan sosiopolitik kan. Sosio tambah dengan ekonomi. Sosio ni berasal daripada perkataan sosial. Okey. Sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat yang berkisah tentang community. Tentang taraf hidup. Itu namanya sosial. Okay? Ekonomi berkaitan dengan ekonomi negara lah. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi negara. Okay, jadi bagi menjayakan pembangunan sosioekonomi, kerajaan persekutuan menubuhkan agensi yang dapat memberikan bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan kerana tanah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, itu maksudnya. Kerjasama maksudnya bidang tanah terletak di bawah kuasa kerajaan negeri. Okey, tapi untuk mengusahakan pembangunan tanah, kerajaan negeri memerlukan dana. Betul tak? Memerlukan dana, memerlukan bantuan kewangan. Jadi daripada siapa kerajaan negeri minta? Daripada kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan persekutuan bertanggungjawab memberikan bantuan dana, bantuan kewangan, bantuan kepakaran, okey, kepada kerajaan negeri untuk membantu dalam mengusahakan pembangunan tanah. Okey. Okey, kita cuba tengok dalam bahagian pembangunan tanah. Okey, pada peringkat awal kemerdekaan, kerjasama sosioekonomi tertumpu pada pembukaan tanah baharu dan pembangunan in situ. In situ tu apa in situ? Siapa tahu? Pembangunan in situ tu apa? Siapa pernah dengar pembangunan in situ? Ada sesiapa pernah dengar? Pembangunan in situ. Pembangunan in situ ni, okay, pembangunan in situ merujuk kepada pembangunan desa. Okay, pembangunan desa ataupun pembangunan luar bandar, kawasan desa, kawasan kampung, kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar lah kita senang cakap. Okay, merujuk kepada pembangunan desa. Okay, jadi pada masa ni, daripada dulu lagi, kerajaan fokuskan kepada pembangunan tanah di luar bandar. Sebab apa? Sebab tahap kemiskinan di luar bandar pada masa tu sangat tinggi. Jurang kemiskinan antara luar bandar dengan bandar sangat jauh. Jadi untuk merapatkan jurang, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berusaha sama-sama untuk memajukan pembangunan tanah dalam usaha untuk membantu rakyat-rakyat yang duduk di kawasan luar bandar untuk mempunyai tanah sendiri, untuk bercocok tanam di tanah sendiri, supaya ada income, ada pendapatan, ada duit masuk untuk rakyat dan juga untuk kerajaan juga. Dan untuk membangunkan kawasan luar bandar, mereka mengusahakan pembangunan tanah ni daripada awal, dari awal kemerdekaan. Okay, pada tahun 1996,
Kerajaan Persekutuan menubuhkan Federal Land Development Authority iaitu FELDA atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan untuk mengurus dan menyalurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baharu. Okey, jadi FELDA ni ditubuhkan pada 1 Julai 1956. FELDA ni diasaskan oleh siapa? Menteri kita yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, jadi tujuan FELDA ditubuhkan adalah selain daripada menyalurkan bantuan kewangan, selain daripada melaksanakan rancangan pembangunan tanah baharu, FELDA ni ditubuhkan juga untuk membasmi kemiskinan. Macam cikgu cakap tadi, untuk merapatkan jurang kemiskinan, merapatkan jurang taraf, jurang status antara rakyat di bandar dan juga luar bandar. Okey, jadi pembangunan tanah pada awal kemerdekaan ni difokuskan kepada kawasan luar bandar ataupun kawasan desa untuk membasmi kemiskinan, untuk dengan macam mana FELDA ni fokuskan kepada apa? Kalau tanah biasanya merujuk kepada tanaman. Tanaman minyak kelapa sawit, tanaman getah, itu merupakan pembangunan tanah yang diusahakan dengan tanaman-tanaman getah dan kelapa sawit untuk memberikan pendapatan kepada kepada penduduk luar bandar. Okey. Selain pada tu antara perkataan lain untuk merapatkan jurang kemiskinan adalah untuk meningkat taraf ekonomi, ekonomi di kawasan luar bandar. Okey, selain daripada tu FELDA ni juga bertujuan untuk melaksanakan projek-projek pembangunan tanah dan aktiviti pertanian. Okey. Okay, jadi FELDA ni merupakan satu penubuhan yang berjaya lah, pertubuhan yang berjaya sebab FELDA ni berjaya membantu ramai orang-orang miskin keluar daripada kepompong kemiskinan. Okey. Kalau kamu tengok sekarang, orang-orang FELDA, walaupun duduk kawasan luar bandar tapi sangat kaya. Sebab apa? Mereka ada tanah sendiri. Dengan FELDA, mereka ada tanah sendiri, mereka ada kawasan sendiri untuk bercucuk tanam, kebun sendiri. Jadi dengan kebun, dengan tanah yang mereka ada itulah mereka buat cucuk tanam, buat perniagaan, buatlah cucuk tanam apa-apa kan. Terutamanya tanaman getah dan kelapa sawit. Ingat tak masuk ke duit masuk? Duit masuk kadang-kadang boleh masuk dalam 10K, 15K, banyak tau satu bulan, sebulan. Sebab memang banyak permintaan untuk kelapa sawit dan getah. Bukan setakat dalam negara, luar negara pun sama. Dari dulu lagi. Kalau dulu British nakkan getah dan kelapa sawit. Sekarang pun banyak lagi demand dari luar negara dan juga dalam negara. Tapi mungkin sekarang berkurang sikit sebab COVID kan. Tapi masih ada lagi demand. Okay. Kalau kamu tengok sekarang ni memang ramai penanam yang terkesan antara sebab COVID. Ada yang penanam, kalau ada keluar berita masa tu, penanam nenas, buah nenas. Terbiar je buah nenas dia, banyak buah nenas dia. Kalau sebelum ni ramai orang beli. Banyak permintaan, tapi sebab COVID tak ada permintaan, kurang sangat. Jadi dia punya pendapatan pun boleh terkesan macam tu. Jadi kejayaan FELDA mendorong kerajaan persekutuan menubuhkan Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority iaitu FELCRA atau Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan pada tahun 1966. Okay, tarikh spesifik FELCRA ni ditubuhkan iaitu pada 1 April 1966. Ia bertujuan untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Okay, tanah-tanah yang terbiar tu mereka usahakan, mereka bangunkan menjadi tanaman. Tujuannya, peranannya sama sahaja dengan FELDA iaitu mengatasi masalah kemiskinan dan merapatkan jurang pendapatan antara kawasan bandar dengan luar bandar. Okay. Menteri mana yang menjadi penubuh, menjadi mastermind dalam menubuhkan FELCRA ni?
Kalau yang Felda, Tunku Abdul Rahman. Kalau Felka siapa? Beteka. Mungkin Mahathir. Tun Mahathir ke Hanani? Mungkin. Okey. Kali Syakir cakap Tun Abdul Razak. Okey, betul. Okey, Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama, kedua, yang menubuhkan Felcra. Kalau Felda, Tunku Abdul Rahman. Okey. Jadi antara usaha kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri untuk membangunkan tanah untuk membasmi kemiskinan adalah dengan pembangunan tanah. Dengan adanya Felda dan juga Felcra. Okey. Semua faham mengenai pembangunan tanah? Mengenai Felda dan Felcra? Semua faham tak? Okay, Liana faham. Okay, yang lain? Faham. Okay, semua faham. Okay, jadi kita terus pergi ke pembangunan wilayah pula. Okay, untuk pembangunan wilayah selepas tahun 1970, kerjasama sosioekonomi diperluas kepada pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan. Kalau tadi pembangunan tanah, sekarang ni dia luaskan lagi kepada pembangunan kawasan kepada sesuatu tempat. Kerajaan Persekutuan membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baharu. Jadi ada lembaga-lembaga penubuhan yang ditubuhkan untuk berfungsi, berperanan dalam menjayakan pembangunan wilayah. Iaitu, kalau kamu tengok dalam peta tu, ada Kesedar, Kedah, Perdah, Kejora, Ketengah, Dara. Kalau agensi pembangunan di Sarawak pula, Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak, LKTS, Lembaga Penyatuan Pemuliharaan Tanah Sarawak, SALTRA. Agensi pembangunan di Sabah pula, Lembaga Kemajuan Tanah Sabah. Okey, jadi setiap lembaga yang ada ni, mereka mempunyai rangka kerja tersendiri. Strategi pembangunan wilayah yang tersendiri. Contohnya kalau macam Contohnya kalau macam ada termasuk. Okay. Contohnya kalau Kesedar tu mungkin mereka akan melakukan pembangunan wilayah tu berdasarkan taburan penduduk, pendapatan bulanan isi rumah, pekerjaan, kemudahan pendidikan, kemudahan kesihatan. Okay, mereka akan mengambil maklumat tu. Mereka akan mengambil maklumat penduduk di wilayah tersebut untuk membangunkan, untuk pembangunan wilayah berdasarkan rakyat yang duduk di situ. Okay. Jadi antara pembangunan yang dilakukan macam penanaman, pembinaan rumah. Pembinaan rumah boleh. Jadi mereka setiap lembaga kemajuan ni ada rangka mereka tersendiri. Ada aim mereka tersendiri. Apa yang mereka aim untuk pembangunan wilayah untuk kawasan masing-masing adalah berlainan. Okey. Sebab itulah ada lembaga kemajuan masing-masing. Okay, kita tengok pembangunan koridor wilayah. Selepas tahun 2005, kerjasama sosioekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berlandaskan projek pembangunan. Okay, projek pembangunan koridor wilayah merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Okay, contoh yang paling senang, pembangunan Iskandar Malaysia di Johor Bahru. Okay. Apa yang Iskandar Malaysia dah buat? Yang dah ada terdapat banyak projek pembangunan sebenarnya dekat Iskandar Malaysia, dekat Johor Bahru.
Iskandar Malaysia ni merupakan salah satu strategi ekonomi yang dilakukan oleh Johor Bahru untuk memajukan ekonomi di Johor Bahru. Apa dia? Pulau buatan. Wah, pulau buatan apa tu Zik? Contohnya? Projek pulau buatan apa? Saya tak ingat tapi dia nak bina tempat tinggal atau hotel kat situ tak silap. Ya betul, mereka nak bina hotel yang bertaraf 5 bintang. Okey, tempat tinggal yang eksklusif. Okey, tu antara perancangan Iskandar Malaysia untuk mewujudkan perancangan jangka panjang untuk memajukan pembangunan di sesebuah tempat yang kurang maju di daerah tersebut. Okey. Kalau dulu Iskandar ni, tempat nama Iskandar kami tak pernah dengar. Cikgu jarang dengar nama Iskandar ni. Tiba-tiba cikgu ada baca berita tentang Johor Bahru nak adakan pembangunan wilayah Iskandar. Okay, sebab dia nak kenalkan pembangunan Iskandar ni sebagai pembangunan yang boleh dibangunkan untuk memajukan ekonomi Johor Bahru. Dan juga projek di Malaysia. Okey. Untuk mereka nak buat juga yang macam pembangunan pintar dan hijau Bandar Medini. Okay, tak tahu sekarang macam mana mereka punya perancangan kan, sebab sekarang ni COVID kan, jadi pelabur-pelabur luar negara pun takut juga nak datang. Tapi tu antaranya lah macam Puteri Harbour, Medini City, bandar yang memang canggih lah, Medini Lakeside, tu antaranya. Pulau buatan macam Zik cakap, tu antara contoh pembangunan koridor wilayah pembangunan Iskandar, iaitu pembangunan di kawasan yang kurang maju untuk memajukan ekonomi sesuatu tempat yang kurang pesat. Mereka tengok, kawasan ni kurang maju tapi ada potensi nak dijadikan sebagai penjana ekonomi. Bila mereka nampak potensi tu, mereka akan menjadikan tu sebagai pembangunan koridor wilayah. Jadi mereka akan fokuskan kepada negeri atau wilayah yang dah di-aim tu, supaya mereka nak bangunkan untuk mendapatkan keluaran, maksudnya mendapatkan pendapatan balik semula, pendapatan yang lumayan, macam hotel canggih, tempat tinggal yang canggih, Iskandar Malaysia. Kalau Legoland tu ada merupakan salah satu usaha daripada pembangunan Iskandar Malaysia tak? Kalau Legoland, cikgu tanya ni, kalau Legoland ada merupakan salah satu pembangunan koridor wilayah tak? Siapa pernah pergi Logelon? Logelon lah. Legoland. Okey, pada pendapat saya tak. Koridor wilayah tu apa? Koridor wilayah tu apa? Koridor wilayah tu apa? Koridor wilayah. Siapa boleh terangkan? Koridor wilayah. Rancangan untuk membentuk bandar yang serba maju. Okey. Okey, jawab. Koridor wilayah tu. Okey, koridor wilayah tu walaupun dikata koridor tapi dia taklah macam koridor yang macam kalau kamu bayangkan betul-betul koridor. Semua koridor tu dia
Dia macam fokuskan kepada satu kawasan. Satu kawasan tapi dinamakan sebagai koridor. Sebab apa dinamakan koridor? Sebab dia macam nama khas untuk rancangan yang mereka nak bangunkan. Macam rancangan pembangunan koridor wilayah, maksudnya dalam satu wilayah tu mereka pilih satu kawasan. Satu kawasan tapi takkan nak tulis kawasan kan. Mesti mereka akan pilih nama yang macam lain daripada yang lain, macam koridor. Kalau koridor tu kamu tengok apa sebelum ni koridor tu macam laluan ke apa ke, betul tak? Sebab sebelum ni ada ada perancangan wilayah ekonomi koridor utara. Itu koridor. Koridor maksudnya dalam koridor tu maksudnya kawasan dalam suatu wilayah, macam Akil tadi cakap betul juga, pembangunan. Rancangan pembangunan sesuatu kawasan. Jadi sebab tu dinamakan koridor wilayah. Selain daripada Iskandar Malaysia, ada juga wilayah ekonomi Pantai Timur, ECER, wilayah ekonomi koridor utara, NCER, koridor pembangunan Sabah, SDC, dan koridor tenaga diperbaharui Sarawak, iaitu SCORE. Okey. Tapi dalam 5 kawasan ni, hanya 2 kawasan sahaja yang dilihat macam mencatat kejayaan, iaitu Iskandar Malaysia dan juga projek NCER, Ekonomi Pantai Timur. Projek NCER, tu apa pula projek NCER tu? Projek NCER, apa dia? Package. Projek NCER ni antara projek yang macam untuk membangunkan jugalah membangunkan ekonomi. Okay. Contohnya kalau saiz Iskandar Malaysia, saiz kawasan daripada 2,749 km persegi, mereka jadikan sebagai kawasan yang mereka fokuskan betul-betul untuk membangunkan ekonomi. Okay. Jadi ada 5 koridor wilayah dekat Malaysia. Iskandar Malaysia, ECER, NCER, SDC dan juga SCORE. SDC ni koridor pembangunan Sabah. SCORE koridor tenaga diperbaharui Sarawak. ECER wilayah ekonomi Pantai Timur. NCER wilayah ekonomi koridor utara. Okay. Kalau kamu tengok dekat jadual 4.1 rancangan pembangunan koridor wilayah pada tahun 2006, ada rancangan pembangunan Iskandar atau South Johor Economy Region SJER 2007, NCR macam cikgu cakap tadi, wilayah ekonomi koridor utara 2007. Pula ada juga ECER. ECER ni Pantai Timur, merangkumi Pahang, Terengganu, Kelantan, Mersing, Johor. 2008 SCORE Tengah Sarawak, 2008 SDC Sabah. Okay. Semua faham tak mengenai pembangunan koridor wilayah? Okay. Hanani okey Hanani? Yang lain semua okey? Hana, Syahmi, ni Sina, kiranya yang lain tu tak membangun ke? Yang lain? Yang Hanani masukkan apa yang lain tu? Koridor yang lain ke apa? Hanani? Ke kawasan lain yang tidak dijadikan sebagai koridor? Koridor selain, macam cikgu cakap tadi, koridor ni mereka dah aim tau tempat-tempat satu-satu tempat. Contohnya dekat untuk projek NCER, wilayah ekonomi koridor utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara, Perak. Okay, mereka ada aim satu-satu tempat dekat dekat tempat-tempat dekat kawasan utara tu. Okay, mereka dah
tengok berdasarkan jumlah penduduk, jumlah pendapatan penduduk, potensinya, macam contohnya tanah dia. Tanahnya boleh ke tak untuk dijadikan, untuk membangunkan hotel 5 bintang yang canggih-canggih tu kan. Contohnya dulu ada rumor juga nak membangunkan kasino. Betul tak? Iskandar Malaysia. Dengan cikgu macam ada terbaca juga masa tu. Dia nak bangunkan kasino. Tapi tak tahulah betul ke tak. Dah lama dah pasal tu. Macam untuk memajukan kawasan yang lain tu, mereka tengok potensi tu kurang sikit. Maksudnya ataupun mungkin kawasan lain dah maju, dah cukup maju. Kawasan lain dah cukup maju. Kalau macam kawasan lain macam Johor Bahru yang tengah-tengah tu, kawasan lain macam Pasir Gudang ke, lagi apa lagi? Bandar Baru Uda ke. Bandar Baru Uda ke kan. Dan tu mereka dah padat dengan kawasan penduduk, dah ada mall-mall, dah banyak mall dah ni, tempat-tempat lain. Dah ada pembangunan sendiri. So mereka akan fokuskan kepada satu tempat di mana tempat ni mereka akan buat sebagai koridor. Maksudnya koridor ni tak boleh dikacau lah oleh pihak-pihak lain. Maksudnya untuk pembangunan khas, pembangunan koridor wilayah. Okay, jadi pihak lain tak boleh masuk campur. Okay. Siapa namanya? Kasino kat Genting tak cukup ke? Ya, itu untuk kat Genting. Kalau kat selatan, tak cukup lagi. Tapi dah lama dah. Tapi masa tu mungkin ramai orang juga yang membantah. Membantah apa tu? Membantah pembangunan yang ada. Tak semua rakyat bersetuju. Okay. Ada ura-ura je masa tu. Tapi biasalah pihak akan menidakkan. Okay, semua faham tak mengenai pembangunan koridor wilayah? Ustaz je. Okay, faham. Okay, jadi cikgu nak tulis nota sikit berkenaan pembangunan tanah dan pembangunan wilayah. Okay, jadi kamu boleh buka nota.
Okay, sementara cikgu tulis nota tu, cikgu nak beritahu nanti pihak PTIU nanti cikgu akan mengadakan kelas sejarah 2 jam percuma. Okay, jadi untuk minggu ni 3 minggu, ni untuk bulan 6. Okay. Jadi cikgu akan ajar bab yang ramai orang nak cikgu ajar. Sama ada bab 4 atau bab 3. Cikgu bagi pilihan pada kamu. Kamu nak bab 3 ke bab 4? Ataupun bab lagi yang sebelumnya cikgu tengok keputusan majoriti. Akil, form 4. Okay, yang lain? Cikgu tengok keputusan majoriti macam mana. Okay, jadi setiap minggu cikgu akan ada bagi topik lain-lain lah. Okey, semua nak bab tingkatan 4. Okey, bab tingkatan 4, bab yang mana? Bab mana-mana ke macam mana? Kalau untuk tingkatan 4. Apa? Bab apa? Akil. Jadi cikgu ada 3 minggu dalam bulan 6 ni, cikgu akan ada 3 topik lah dalam bab 4. 3 subtopik. Nak belajar perang. Okey. Yang lain bab 4. Bab 4 form 5 pun menarik kalau diulang kicau. Oh. Bab 4. Bab 4 ni ke? Hana ni. Sistem persekutuan. Yes. Okey, Hana ni nak ni. Okey. Yang lain? Akil nak bab Perang Dunia kedua, ketiga. Yang lain macam mana? Cikgu akan tengok dulu macam mana nanti. Kalau tak ada yang lain nak jawab, cikgu akan ambil ni. Apa tajuk Akil dengan ni je, Hana ni. Bab 4 ni menarik. Dia orang tengah fokus salin nota cikgu. Itulah cikgu faham maksud masalah tulis nota. Okay, tak apa tulis nota. Okay, yang lain ikut. Okay, tak apa. Oh, sama macam Hana ni. Okay.
Okay, semua dah habis salin ke? Kalau semua dah habis salin, boleh beritahu kat dalam ruangan chat. Cikgu nak sambung apa? Ya, Miss Kanda dah habis disambung ni. Okay, jadi Felda dan Vectra ni ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan. Alah, Hanani belum. Apa yang Hanani belum? Belum habis salin. Okey, boleh sambung. Boleh sambung. Okey. Siapa yang belum habis salin dulu. Okay, semua dah habis. Hanani dah habis, Hanani? Hanani sudah ke?
Cikgu selalu panggil nama Hanani terasa disayangi. Habis tu cikgu nak panggil apa nanti? Okay, Hanani dah habis. Hanani dah habis salih Hanani. Ya cikgu. Okay, ada yang belum? Okay, dah Jadi cikgu padam nombor cikgu kat atas. Yalah, biar cikgu biar. Okay. Terus pergi ke penubuhan Velcra pula. 1 April 1966. Penubuhan Velcra. Sambung. Kalau di dekat nota kamu tu, kamu terus sambung kat bawah nota ni. Velcra. Okay. Velda dan Velcra ni, dia punya penubuhan dia sama objektifnya. Velda dan Velcra. Untuk membasmi kemiskinan di dua bandar. Untuk merapatkan jurang pendapatan antara bandar dengan dua bandar.
Biasanya penubuhan Pelkra dan Pelda ni dalam usaha memulakan pembangunan tanah, mereka mengadakan aktiviti, mereka melaksanakan projek-projek pembangunan. Orang-orang Pelda ni pun special juga, istimewa sebab mereka pun ada allowance tersendiri diberi oleh pihak kerajaan. Itu antara keistimewaan orang Pelda dan juga orang Pelkra. Okey, jadi nota cikgu sampai sini dahulu. Untuk nota pembangunan wilayah dan juga pembangunan koridor wilayah, cikgu akan berikan esok. Boleh? Boleh. Jadi cikgu minta jangan keluar dulu, cikgu nak ambil perhatian. Ada 44 partisipan je dah ni. Okay, cikgu dah cakap jangan keluar sampai habis kelas. Supaya cikgu senang nak selarikan dengan pemarkahan nanti. Okay, semua dah habis salin nota ke? Dah. Okey. Jadi kita akan sambung kelas pada hari esok jam 3 sampai 5 petang. Betul tak? Betul. Okay, jadi esok cikgu akan sambung nota mengenai pembangunan koridor dan juga pembangunan wilayah dan juga pembangunan koridor wilayah. Cikgu akan terangkan lagi berkenaan pembangunan wilayah dan koridor wilayah kalau kamu semua masih belum faham. Okey, dan cikgu akan tulis nota juga. Okey. Tulis nota untuk pembangunan wilayah dan koridor wilayah dan kita akan sambung belajar mengenai bab 4.3. Okey. Okey, untuk hari ni semua boleh faham apa yang cikgu ajar? Okey, ada yang tak faham, ada yang masih blur lagi ke? Okey. Okey, faham. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih semua untuk malam ni. Jangan lupa solat dan makan. Okey. Selamat malam semua. Terima kasih. Cikgu. Okay, salam. Terima kasih, Jangan cikgu. lupa WhatsApp cikgu jawapan. Okey, cikgu nak ambil markah. Okay. Bye cikgu. Okay, bye. Okay, Assalamualaikum. Salam. Sama-sama.